Terbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Yang dihormati Dr. Muhammad Kasri bin Saidun, pensyarah subjek Sejarah Asia Tenggara, barisan-barisan panel dan seterusnya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Syuhada binti Zulkifli, pelajar semester 5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan Universiti Utara Malaysia dan juga selaku moderator anda pada hari ini. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Aini Atirah binti Asram. Saudari Aini merupakan pelajar semester 5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan. Selamat datang saudari. Apa khabar saudari Aini? Alhamdulillah, saya sihat. Saudari Syuhada pula, apa khabar? Alhamdulillah, saya sentiasa sihat, insya-Allah. Okey, baiklah, kita akan beralih pula kepada panel kita yang kedua iaitu Saudari Siti Nurhaibah binti Muhammad Zaki yang juga merupakan pelajar semester 5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Perakaunan. Okey, apakah perasaan Saudari Siti Nurhaibah pada hari ini? Terima kasih Saudari Syuhada selaku Tuan Moderator atas pertanyaan tersebut. Okey, jadi kalau bercakap tentang perasaan saya pada hari ini, sejujurnya saya berasa agak gembira lah sebab hari ini kita bersama-sama, saya, Saudari Syuhada dan juga Saudari Aini Atirah dapat bertemu dan orang kata bersemuka, dan di mana kita dapat membicarakan tentang sejarah-sejarah yang pernah berkait dengan negara kita. Dan saya juga berasa teruja lah untuk mendengar segala penjelasan daripada Saudari Aini Atirah dan juga segala perbincangan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Baiklah, kita akan teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah kebijaksanaan kolonial dalam usaha penjajahan dan naungan. Jika difahami dari segi makna ataupun maksud di sebalik perkataan kolonial atau colonialism, dapat diketahui bahawa ianya berasal dari perkataan Latin colonia yang bermaksud tanah jajahan. Oleh itu, kolonialism ini merupakan satu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber negara lain, dan tujuan utamanya adalah untuk menguasai kepentingan ekonomi, persaingan antara kuasa-kuasa besar dan banyak lagi faktor. Maka perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kolonialism di Tanah Melayu. Berbicara tentang kolonialism di Tanah Melayu, negara British dan Jepun merupakan antara negara yang pernah menjajah Tanah Melayu suatu ketika dahulu. Seperti yang kita ketahui, pihak kolonial ini sangat bijak dalam membuat perancangan dan mengatur strategi untuk menguasai Tanah Melayu demi kepentingan-kepentingan tertentu. Maka soalan saya untuk panel kita pada hari ini ialah bagaimana pihak-pihak kolonial ini berjaya untuk menaklukki Tanah Melayu dan apakah yang mereka telah lakukan dalam usaha untuk menjadikan Tanah Melayu ini di bawah naungannya. Kita akan mulakan dengan panel kita yang pertama iaitu Saudari Aini. Okey, Saudari Aini, saya ingin bertanya bagaimana pihak British ni berjaya menakluki Tanah Melayu dan apakah strategi yang dilakukan oleh pihak British untuk menjadikan Tanah Melayu di bawah naungannya? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Jadi pertama sekali saya amat bersetuju dengan ayat saudari bahawa pihak kolonial ini amat bijak dalam usaha mereka untuk menjajah Tanah Melayu. Lihat kepada pihak British contohnya. Hendaklah diketahui bahawa British merupakan satu kuasa penjajah yang paling tua dan paling licik di dunia. British mula berpijak di Tanah Melayu pada tahun 1786, di mana ianya merupakan satu tempoh masa yang agak panjang, iaitu selama lebih kurang 170 tahun, malah dipercayai memakan masa yang lebih panjang lagi. Jadi secara amnya, pihak British banyak menggunakan strategi yang lebih bersifatkan diplomasi berdasarkan isu-isu dan fakta-fakta setempat. Beberapa perjanjian telah ditandatangani antara pihak British dan juga pembesar-pembesar tempatan yang menjadikan British mempunyai kuasa ke atas negeri-negeri di Tanah Melayu. Jadi pertamanya, kebijaksanaan British ini dapat dilihat dari segi kelicikan British dalam memanipulasi sultan dan pembesar.
Sebagai contoh di Pulau Pinang, pada tahun 1786, Sir Francis Light berjaya mendapatkan Pulau Pinang melalui tipu helah kepada Sultan Kedah. Kronologi peristiwa ini bermula apabila syarikat Hindia Timur Inggeris milik British telah menghantar Sir Francis Light ke Pulau Pinang yang ketika itu berada di bawah pemerintahan Sultan Kedah, di mana tujuannya adalah untuk meninjau pelabuhan yang sesuai bagi dijadikan aktiviti perdagangan. Pada ketika itu, Kedah yang sedang menghadapi ancaman krisis daripada Siam termakan dengan janji-janji manis daripada pihak British, di mana British bersetuju untuk menghantar bantuan ketenteraan dan juga membayar sejumlah wang sebagai sewa bagi mendapatkan Pulau Pinang. Hakikatnya, pihak British kemudian mengisytiharkan Pulau Pinang sebagai tanah jajahan mereka serta menukar nama Pulau Pinang kepada Pulau Prince of Wales. Tindakan British ini jelas membangkitkan kemarahan Sultan, lalu Sultan melancarkan serangan untuk merebut kembali Pulau Pinang, namun gagal. Pulau Pinang kemudiannya dijadikan sebagai sebuah pelabuhan bebas cukai dan berjaya menarik pedagang luar. Maka bermulalah siri penjajahan British ke atas tanah Melayu dengan kemasukan British di Pulau Pinang. Jadi keduanya, kebijaksanaan British dapat dilihat apabila mereka bijak mengambil peluang ketika sedang berlakunya perebutan kuasa ataupun berlakunya kekacauan di negeri-negeri di Tanah Melayu. Sebagai contoh di Perak pada tahun 1871, di mana telah berlakunya perebutan takhta yang melibatkan Raja Abdullah, Raja Yusof dan Raja Ismail, di mana Raja Ismail telah diangkat menjadi Sultan Perak. Kemudian kekacauan di Perak ditambah lagi dengan berlakunya pergaduhan besar di Sungai Larut yang melibatkan dua anggota kongsi gelap, Gihin dan Haisan. Situasi ini telah membuka peluang kepada British untuk campur tangan dengan memujuk Raja Abdullah menandatangani perjanjian Pangkor, di mana melalui perjanjian ini British bersetuju untuk mengawal kekecohan di negeri Perak dan mengangkat Raja Abdullah menjadi Sultan Perak. Dengan syarat Sultan Perak harus menerima seorang residen British untuk menjadi penasihat pentadbiran negeri kecuali dalam hal-hal yang berkaitan agama, adat dan istiadat Melayu. Kebijaksanaan British ini jelas terbukti apabila mereka menyasarkan sasaran kepada Raja Abdullah. Yang ketika itu Raja Abdullah tidak berpuas hati kerana tidak dilantik menjadi Sultan Perak dan menawarkan keuntungan kepadanya. Contoh lain pula di Selangor, iaitu pada tahun 1857, di mana turut berlaku perebutan kuasa di antara Raja Mahmud, iaitu anak Sultan Selangor, bersama Raja Abdul Samad, iaitu anak saudara Sultan Selangor. Pada ketika ini Raja Abdul Samad telah diangkat menjadi Sultan Selangor, memandangkan anak Sultan yang sebenar masih kecil. Namun perkara ini tidak disetujui oleh Balu Sultan. British melihat keadaan ini dan mengambil peluang atas ketidakpuasan Balu Sultan tersebut untuk menyatakan sokongan bagi mengangkat anak Sultan yang sebenar untuk menjadi Sultan Selangor pada ketika itu, dengan syarat Sultan Selangor harus menerima seorang residen British bagi menjadi penasihat pentadbiran negeri kecuali dalam hal-hal yang berkaitan agama dan adat istiadat Melayu. Corak campur tangan British ini dapat dilihat juga di negeri-negeri Tanah Melayu lainnya, iaitu seperti di Pahang dan Negeri Sembilan. Taktiknya adalah sama, di mana bermulanya perebutan kuasa, lalu British mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah kekacauan ini dan seterusnya memaksa Sultan untuk menerima seorang residen British untuk menjadi penasihat pentadbiran negeri kecuali dalam hal-hal yang berkaitan agama dan adat istiadat Melayu. Terakhir, strategi yang dapat saya kemukakan adalah kebijaksanaan British untuk bekerjasama dan mendapatkan sokongan daripada kuasa luar. Contohnya pada kurun ke-19, di mana seorang pedagang British iaitu James Brooke telah mendarat di Sarawak, di mana tujuannya adalah untuk mencari kawasan perdagangan, dan pendaratannya ini membantu Kesultanan Brunei untuk menamatkan kebangkitan rakyat tempatan akibat mereka dikenakan cukai yang tinggi oleh wakil pemerintah Kesultanan Brunei di Sarawak. Kesannya James Brooke telah dilantik menjadi Gubernur Sarawak. Pada tahun 1909 pula, melihatkan British membuat perjanjian dengan Siam yang dikenali sebagai Perjanjian Bangkok, di mana British hendak meluaskan kuasa ke negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Melalui perjanjian ini, Siam telah bersetuju untuk melepaskan keempat-empat negeri ini disebabkan oleh kesukaran untuk mengawal pentadbiran. Pihak British pada ketika itu yang sentiasa bersedia untuk memberi perlindungan telah mengambil alih sistem pemerintahan di keempat-empat negeri ini.
Di sini kita dapat lihat bahawa British bijak menggunakan sumber di sekeliling di sekeliling tanah Melayu serta bijak mengambil peluang atas kelemahan pengurusan pentadbiran dan ketidakstabilan politik yang berlaku di negeri-negeri di tanah Melayu. British juga dilihat yakin dalam menyuntik pengaruh mereka ke dalam di pembesar-pembesar tempatan. Hal ini sekaligus membawa kepada keberhasilan British dalam meluaskan kuasa jajahan mereka. Demikian saja perkongsian saya berkaitan strategi yang digunakan oleh pihak British. Terima kasih saudara Aini di atas penerangan yang telah diberikan. Penerangan yang cukup ringkas dan padat. Berdasarkan penerangan yang diberikan oleh saudara Aini tadi, terdapat 3 strategi yang digunakan oleh pihak kolonial British. Yang pertama, tadi saudari Aini mengatakan bahawa pihak kolonial British ini telah menggunakan pelbagai tipu hilah untuk memanipulasi sultan dan pembesar. Kelicikan pihak British telah menyebabkan tanah Melayu berjaya berada di bawah naungan British. Seterusnya, saudara Aini turut mengatakan bahawa pihak kolonial British ini sangat bijak mengambil kesempatan semasa berlakunya perebutan kuasa di tanah Melayu. Kebijaksanaan pihak British dalam mengambil kesempatan ini menyebabkan tanah Melayu berjaya untuk dikuasai. Dan terakhir sekali, saudara Aini juga mengatakan bahawa pihak kolonial British ini telah mendapatkan sokongan daripada kuasa luar. Sokongan yang diberikan oleh kuasa luar ini telah memudahkan lagi pihak British untuk meluaskan kuasa jajahan mereka. Seterusnya, kita akan bertanya pula kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Siti Nurhaibah. Selain kolonial barat, ada juga kolonial dari negara Asia sendiri seperti negara Jepun yang turut menjajah tanah Melayu dari tahun 1942 hingga 1945. Seperti yang kita ketahui, penjajahan Jepun di tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi begitu sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan British kepada pemerintahan Jepun. Banyak cara ataupun strategi yang digunakan oleh pihak kolonial Jepun ini untuk menguasai tanah Melayu demi kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan ekonomi dan juga kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi. Maka soalan saya untuk saudari Siti Nurhaibah, apakah strategi yang digunakan oleh pihak Jepun untuk menakluki tanah Melayu? Yang kita tahu Jepun ini berjaya menguasai tanah Melayu dalam jangka masa yang begitu pendek, iaitu selama 70 hari sahaja. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator kita, Saudari Syuhada, di atas soalan ditujukan. Okey, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ditujukan kepada saya oleh Saudari Syuhada, iaitu berkenaan bagaimana ataupun apakah strategi yang digunakan oleh pihak Jepun dalam usaha mereka menawan tanah Melayu, sukalah saya untuk menceritakan sedikit tentang penjajahan Jepun di negara kita. Okey, jadi seperti apa yang Saudari Syuhada ada katakan juga tadi, di mana pihak Jepun telah menjajah negara kita daripada tahun 1942 sehingga tahun 1945. Namun walaupun dalam tempoh masa yang singkat, sebenarnya penjajahan Jepun di negara kita telah pun banyak memberikan kesan yang mendalam terhadap penduduk tanah Melayu. Okey, jadi kalau kita ikutkan kepada kronologi sejarah, sewaktu penjajah Jepun ingin menentang tanah Melayu, pada waktu itu tanah Melayu sedang ditadbir oleh pihak British. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana pihak Jepun menggunakan kebijaksanaan mereka, iaitu kita boleh bahagikan kepada dua lah, iaitu bagaimana usaha mereka ataupun kebijaksanaan mereka dalam menentang pentadbiran British, dan yang kedua adalah bagaimana mereka menguasai tanah Melayu dengan menawan hati penduduk tempatan. Okey, jadi pertamanya kita pergi terus kepada isi pertama, iaitu berkenaan dengan apakah strategi tersebut. Jadi yang pertamanya, kalau kita lihat kepada sejarah, Jepun sangatlah menggunakan perancangan ataupun mempunyai perancangan dan persiapan perang yang sangat rapi. Ini dapat dilihat apabila mereka sebelum melaksanakan perang, mereka telah pun menghantar pengintip ke seluruh Asia Tenggara. Okey, jadi Jepun telah merubuhkan satu unit perisikan khas untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan tentera British, berkenaan dengan selok belok pertahanan tanah Melayu, tentang kelengkapan perang British,
Dan juga selain daripada menubuhkan satu unit perisikan khas, pihak Jepun sendiri telah pun menghantar orang Jepun mereka untuk datang ke Tanah Melayu dan menyamar seperti orang kebiasaan. Okey, jadi di sini apabila mereka menghantar unit perisikan khas dan juga orang Jepun untuk mengintip pertahanan Tanah Melayu, jadi di sini mereka mendapatkan banyak maklumat tentang tentang pertahanan Tanah Melayu. Jadi apabila unit perisikan khas dan juga pengintip mereka berjaya mendapatkan maklumat itu akan dihantar kepada tentera Jepun dan tentera Jepun menggunakannya untuk merancang satu strategi sebelum mereka melaksanakan serangan ke atas Tanah Melayu. Okey, jadi kat sini kita nampak bahawa Jepun menggunakan kebijaksanaan mereka dengan melaksanakan perancangan yang rapi sebelum melakukan serangan. Jadi apabila mereka mendapat maklumat terlebih dahulu berkenaan dengan kubu British, bagaimana kelengkapan tentera British. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa mereka telah pun bersedia dan ianya memudahkan pihak Jepun untuk menentang pentadbiran British di Tanah Melayu. Okey. Jadi yang keduanya, kita pergi kepada Jepun juga. Selain daripada mereka menghantar pengintip ke seluruh Asia Tenggara, mereka juga mempunyai pelaksanaan perang yang sangat rapi, iaitu dengan menguasai tempat-tempat strategi. Okey, jadi hasil daripada mereka menghantar pengintipan unit perisikan khas juga, dari situ mereka berjaya mendapatkan maklumat kan. Jadi di situ apabila mereka mendapatkan maklumat, mereka sedar bahawa pertahanan kubu British di Singapura adalah yang paling sukar dimusnahkan. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk masuk dari arah belakang, iaitu dari Kelantan, kerana di Kelantan tidak mempunyai peralatan kelengkapan perang yang mencukupi ataupun tidak lengkap. Jadi ianya memudahkan tentera Jepun untuk bergerak dan juga menguasai Tanah Melayu dalam masa yang lebih singkat. Okey. Dan apabila kita lihat, selain daripada mereka melaksanakan perancangan yang rapi dengan menghantar pengintip ke seluruh Tanah Melayu dan juga menyediakan dan juga menguasai tempat-tempat strategi, mereka juga berjaya memanipulasi rakyat ataupun penduduk tempatan. Ini kita dapat lihat apabila mereka datang ke Tanah Melayu, mereka membawa propaganda. Mereka membawa propaganda bahawa kedatangan mereka adalah sebagai rahmat pembebasan kepada Tanah Melayu, kepada Tanah Melayu daripada pemerintahan kolonial barat yang sudah sekian lama bertapak di Tanah Melayu. Okey, jadi antara 3 slogan ataupun 3 propaganda yang dibawakan oleh mereka adalah pertamanya mereka membawa propaganda Asia untuk orang Asia, iaitu mereka mengatakan bahawa Asia tidak layak dijajah, negara Asia tidak layak dijajah oleh pemerintah British, dan juga mereka akan membebaskan Tanah Melayu daripada jajahan British. Jadi sebagai contoh untuk membuktikan propaganda tersebut, mereka tidak menentang negara Thailand ataupun Siam pada waktu itu, kerana pada waktu itu Thailand tidak dijajah oleh pihak barat, pihak British, tidak dijajah oleh pihak barat. Okey. Dan antara 2 lagi slogannya adalah kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya dan juga semangat Asia, iaitu mereka membawa slogan bahawa rakyat Asia mempunyai satu kekuatan yang tersendiri dan unik. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada kebijaksanaan mereka menyediakan perancangan yang rapi dengan menghantar pengintip ke seluruh Asia Tenggara, dan juga perancangan mereka untuk menguasai tempat-tempat strategi sebelum melakukan serangan sewaktu perang, dan juga dengan memanipulasi penduduk tempatan, akhirnya kita lihat Tanah Melayu ni berjaya dikuasai oleh Jepun dalam masa yang sangat singkat, iaitu hanya selama 70 hari. Okey, jadi namun selain daripada faktor-faktor itu, sebenarnya salah satu faktor yang juga menjadi faktor kemenangan Jepun adalah kerana lemahnya pemerintahan British pada waktu tersebut. Okey, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya berkenaan tentang bagaimana
penjajah Jepun menjajah tanah Melayu dengan menggunakan kebijaksanaan mereka. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih Saudari Siti Nurhaibah atas penerangan yang cukup bermakna. Berdasarkan penerangan yang diberikan oleh Saudari Siti Nurhaibah, terdapat banyak faktor yang menyebabkan pihak kolonial Jepun berjaya meluaskan kuasanya dan menguasai tanah Melayu dengan begitu mudah. Perancangan yang rapi, penguasaan tempat yang strategik dan 3 propaganda yang digunakan oleh pihak Jepun seperti Asia untuk orang Asia, kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya dan juga Semang Asia, Hako Ichiu, merupakan antara faktor kejayaan Jepun untuk menakluki tanah Melayu. Kelemahan tentera British juga merupakan penyebab pihak kolonial Jepun dapat menawan tanah Melayu sewaktu dahulu. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel di atas perkongsian yang cukup bermakna dan sangat bermanfaat. Dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai cara atau strategi digunakan oleh pihak-pihak kolonial dalam usaha untuk menakluki tanah Melayu dan kebijaksanaan mereka dalam membuat perancangan membolehkan mereka ni begitu mudah untuk mencapai apa yang mereka hajati. Maka segala peristiwa yang telah berlaku suatu ketika dahulu perlu dijadikan pengajaran dan iktibar agar kesilapan yang lama tidak akan berulang kembali. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.